28 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 15,825 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan 24 daripada kes tersebut adalah kes tempatan, manakala 4 kes import. Sementara itu, 3,369 ujian makmal dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, manakala kadar kes positif 0.8%. Sementara itu, 330 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 7 kes sembuh dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 15,393. Manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 9.2%. Sehingga 13 Januari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin 94.7%. Untuk 2 dos vaksin 93.7%, sementara 31.8% bagi penerima 3 dos vaksin. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari pukul 10 malam hingga 4 pagi, tiada pelanggaran arahan dicatatkan. 58 pegawai kanan dan pegawai angkatan bersenjata di Raja Brunei ABDB telah dinaikkan pangkat. Kenaikan pangkat tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis kenaikan pangkat berlangsung pagi tadi di Mes Pegawai Brakas Garrison. Hadirin berhormat, Pihindatu Lara Raja Major Jeneral Bersara Datuk Perdana Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Sementara majlis kenaikan pangkat disempurnakan oleh Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Saad, Pemerintah ABDB. Seramai 2 pegawai kanan dinaikkan ke pangkat Kenal Tetap dan 2 pegawai dinaikkan ke pangkat Pemangku Lieutenant Kenal. Manakala bagi para pegawai pangkat Major ke bawah, 11 pegawai dinaikkan ke pangkat Major atau Lieutenant Commander. Bagi Tentera Laut di Raja Brunei TLDB, seorang dinaikkan ke Pemangku Major, 35 pegawai dinaikkan ke pangkat Pemangku Kapten. Manakala Lieutenant TLDB, 5 pegawai dinaikkan ke pangkat Pemangku Kapten dan 2 pegawai ditauliah khas ke pangkat Lieutenant atau Lieutenant Madya TLDB. Pengiran Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Jeffrey bin Pengiran Haji Abdul Hamid dinobatkan sebagai pemenang dalam kempen Anugerah Aspirasi 3 Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dengan membawa pulang hadiah berjumlah RM250,000. Majlis penyampaian hadiah utama Aspirasi 3 BIBD itu berlangsung petang tadi di bangunan Persatuan Guru-Guru Melayu Brunei di Ibu Negara. Hadiah-hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Bank Islam Brunei Darussalam. 5 pemenang membawa pulang hadiah bernilai RM10,000, manakala 15 pemenang bulanan masing-masing membawa pulang hadiah RM1,000. Pada awal Disember 2021, 20 orang pemenang bulanan menerima hadiah RM1,000. Aspirasi BIBD diperkenalkan pada tahun 2018 bagi menyokong objektif Brunei Darussalam Central Bank BDCB dalam mempromosikan kemahiran pengurusan kewangan dan memupuk disiplin menabung dalam kalangan rakyat negara ini. Keamanan dan kesejahteraan adalah nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang amat berharga. Dengan keamanan dan kesejahteraan, agama dapat dipelihara, kemajuan dapat dijana dan keselamatan dapat dirasa. Agama Islam sangat mementingkan keamanan, kesejahteraan dan keharmonian dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.
Pasukan polis di Raja Brunei antara agensi keselamatan kerajaan yang diamanahkan dan dipertanggungjawabkan selaku tunggak utama untuk menegakkan keamanan, kesejahteraan dan keharmonian berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Mensyukuri Nikmat Keamanan dan Kesejahteraan. Sebagaimana yang kita maklum bahawa pada 1 Januari yang lalu genaplah 101 tahun usia pasukan polis di Raja Brunei. Pasukan polis di Raja Brunei merupakan antara agensi yang tertua di negara ini. Di sepanjang penubuhannya, tahun demi tahun, pasukan polis di Raja Brunei telah banyak menempuhi pelbagai cabaran dan dugaan dalam membenteras pelbagai jenis jenayah yang berupa tradisional dan bukan tradisional, di samping ancaman cyber dan sebagainya. Sungguh pun menghadapi cabaran-cabaran dan dugaan-dugaan berkenaan demi menanai amanah dan kepercayaan yang diberikan kerajaan dan masyarakat, pihak polis sentiasa bersiap sedia berkhidmat untuk masyarakat secara berterusan setiap hari demi untuk memertabatkan kedaulatan negara, memperkasa kestabilan, pembangunan serta pertumbuhan sosioekonomi dari segala ancaman yang boleh menggugat keselamatan masyarakat dan negara. Kerjasama dan kesepakatan yang padu antara pasukan polis dan agensi-agensi penguatkuasaan keselamatan, pihak-pihak yang berkepentingan dan kerjasama daripada masyarakat adalah sangat-sangat diharapkan. Kita selaku rakyat dan penduduk di negara ini hendaklah sama-sama berganding bahu dan membantu pihak polis dalam membenteras jenayah, iaitu dengan memberi maklumat kepada pihak polis mengenai kegiatan jenayah demi mengekalkan keamanan dan kesejahteraan negara yang kita cintai ini. Negara Brunei Darussalam pada masa ini mengalami keadaan sedikit berjerebu sejak kemarin. Penurunan jarak penglihatan mendatar antara 5 ke 7 km telah direkodkan di stesen pencerapan cuaca di lapangan terbang antarabangsa Brunei disebabkan oleh jerebu. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi bersama Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dalam serang akhbarnya menyatakan keadaan itu disebabkan oleh jerebu rentas sempadan menerusi aliran angin berterusan dari arah timur laut. Kualiti udara yang dicatatkan di semua stesen pemantauan kualiti udara, yakni bahan partikulat 10 di keempat-empat daerah adalah tinggi berbanding hari-hari biasa. Bagaimanapun, kualiti udara bagi negara Brunei Darussalam keseluruhannya adalah di tahap baik. Kemarin, bacaan indeks pencemaran PSI pada pukul 4 petang bagi daerah Brunei dan Muara adalah 37, daerah Belait 42, daerah Temburung 27 dan daerah Tutung 38. Bacaan PSI kurang dari 50 adalah bagi keadaan kualiti udara baik, manakala bacaan antara 50 dan 100 adalah sederhana. Bagi bacaan PSI sederhana, Kementerian Kesihatan menasihatkan aktiviti luar boleh dilakukan bagi mereka yang tidak mempunyai masalah kesihatan. Sementara kanak-kanak, warga tua dan individu yang menghidap penyakit asma, paru-paru dan jantung dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah. Sebarang aduan pembakaran terbuka dan pertanyaan mengenai kualiti udara serta keadaan cuaca terkini boleh menghubungi talian-talian tertera. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi sentiasa terus memantau situasi tersebut dengan memaklumkan mengenai kualiti udara melalui stesen-stesen radio RTB dan laman sesawang jabatan. Orang ramai juga dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka dan aktiviti-aktiviti yang boleh menyebabkan berlakunya kebakaran rumput dan hutan.
Bertanggungjawab, amanah dan kepercayaan yang telah diberikan sebagai teladan dan pembimbing bukan sahaja kepada anggota bawahan ataupun mereka yang dipimpin, malah juga menjadi role model kepada masyarakat umum adalah ciri-ciri yang perlu ada dalam diri setiap pegawai tentera. Justru itu, kejayaan menamatkan latihan sangat besar ertinya kepada masa depan bangsa dan bagi kesinambungan pertahanan dan keselamatan negara. Pegawai-pegawai tentera yang baru ditauliahkan menyifatkan latihan intensif ketenteraan memberi kesan yang besar dan mendalam sehingga mampu merubah kepribadian masing-masing untuk menjadi lebih bertanggungjawab. 51 minggu dalam latihan ketenteraan menguji ketahanan dan keupayaan mental dan fizikal para pegawai kadet. Para pegawai kadet disiapkan dengan kewaspadaan menghadapi cabaran dan keperkasaan diri selaku wira negara. Menurut beberapa orang pegawai tentera, meskipun mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeza, namun ia tidak menghalang mereka untuk menceburi bidang ketenteraan. Cabarannya memang akan ada cabaran, yang dinafikanlah. Macam kalau bidang ketenteraan ini, ia memang yang berbentuk fizikal dan juga mental. Jadinya sebagai pegawai kadet masa itu, kita ni dilatih untuk menjadi seorang pegawai yang ada ability untuk menjadi seorang pemimpin. Dan secara fizikal kami dilatih untuk menjadi seorang yang tahan daya fizikalnya. Macam saya sendiri, alhamdulillah, contohnya saja yang paling ketara, saya berlari daripada 18 minit jadi masa ini 8 minit saja. Contoh, macam ia punya latihan yang disertakan dalam sekolah pegawai kadet punya training course ini, alhamdulillah berbaloi lah. Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ini boleh membangunkan kami dari segi profesional dan juga secara personal melalui kepelbagaian kemahiran yang boleh diajar melalui latihan kami. Dan alhamdulillah menjadi seorang tentera dalam Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ini yang melatih kami untuk menjadi seorang yang lebih berdisiplin, menjadi seorang yang lebih peka kepada detail dan menjadi seorang yang ingin berbakti. Mostly kalau physical activity yang kami buat di luar, especially during the COVID times ini, are quite challenging lah. As you know, we have to jaga juga kami punya SOP, memakai mask sambil juga buat exercise. Itu menguatkan lagi kami punya disiplin, kami punya commitment, and it actually really builds us to be a lieutenant. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Sungai Liang, Mukim Liang akan diadakan secara pandu lalu pada hari Ahad 13 Februari 2022. Pengundian akan menggunakan kaedah tablet dan kertas undi. Menurut Jabatan Daerah Belait, majlis akan diadakan di Dewan Serbaguna Spark, Kampung Sungai Liang, Daerah Belait pukul 8 pagi. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK akan bermula pada hari Jumaat 11 Februari 2022 pukul 8 pagi dan ditutup pada Ahad 13 Februari 2022 pukul 11 pagi. Manakala bagi pendaftaran sebagai pengundi, pendaftaran melalui e-undi PMKK dan menggunakan kaedah tablet akan ditutup pada 10 Februari 2022. Sementara itu, pendaftaran bagi pengundian menggunakan kaedah kertas undi akan ditutup pada hari pengundian 13 Februari 2022. Stok bekalan darah di Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isri Pengiraan Anak Saleha dan tabung-tabung darah di kesemua hospital daerah pada tahap yang rendah. Justru Kementerian Kesihatan menyeru orang ramai untuk sama-sama membantu usaha Pusat Pendermaan Darah dalam meningkatkan stok bekalan darah di negara Brunei Darussalam. Orang ramai boleh berkunjung ke Pusat Pendermaan Darah atau tabung-tabung darah berdekatan untuk menderma darah. Kunjungi Pusat Pendermaan Darah dan tempahan slot melalui aplikasi Blood Card sangat digalakkan. Waktu beroperasi bagi perkhidmatan pendermaan darah di semua pusat pendermaan darah setiap Isnin hingga Khamis dan Sabtu. Di Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isri Pengiraan Anak Saleha bermula pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 4 petang. Tabung darah Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait bermula pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.45 petang hingga 3.30 petang.
Tabung darah Hospital Pengiran Isri Hajah Mariam di arah Temburong pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3.30 petang. Pada masa yang sama, orang ramai juga boleh menderma darah dalam kempen derma darah bergerak. Tempahan slot boleh dibuat melalui aplikasi Blood Card. Maklumat lanjut hubungi Pusat Pendermaan Darah melalui talian 22422424 sambungan 6001 atau 6002 atau WhatsApp 7375745. Bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam selaku urus setia Lembaga Peperiksaan Pelacaran Agama Brunei telah mengeluarkan keputusan peperiksaan pemilihan calon ke Sekolah Arab tahun 2021. Seramai 2,386 orang calon telah menduduki peperiksaan PCKSA dan daripada jumlah tersebut seramai 754 orang calon, 31.6% telah lulus dan seterusnya akan masuk mengikuti pengajian tahun 5 di sekolah-sekolah Arab yang berkenaan bagi sesi pengambilan tahun 2022. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 0.14% daripada pencapaian tahun 2020. Daripada jumlah tersebut, seramai 367 orang, 31.23% adalah calon lelaki dan 387 orang, 31.96% adalah calon perempuan. Guru-guru besar sekolah agama yang berkenaan hendaklah mengambil keputusan calon bagi sekolah masing-masing pada hari Sabtu, 15 Januari 2022 di Pejabat Bahagian Peperiksaan Jabatan Pengajian Islam bertempat di lantai bawah bangunan Kementerian Hal Ehwal Agama, Jalan Dewan Majlis, Berakas, bermula 3 petang. Ibu bapa atau penjaga calon boleh menghubungi pihak sekolah di mana anak mereka bersekolah agama untuk mengetahui keputusan anak masing-masing. Sehubungan itu, ibu bapa atau penjaga bagi calon-calon yang lulus dalam peperiksaan tersebut boleh mengambil borang pendaftaran kemasukan ke sekolah Arab di sekolah-sekolah Arab bagi lelaki dan perempuan bagi di daerah Brunei dan Muara, di Sekolah Arab Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan. Bagi sekolah Arab lelaki dan perempuan di daerah Tutong ialah di Mahat Islam Brunei, manakala sekolah Arab lelaki dan perempuan bagi daerah Blaid pula di Sekolah Arab Blaid, dan bagi sekolah Arab lelaki dan perempuan bagi daerah Temburong pula borang tersebut boleh didapati di Sekolah Arab Temburong. Borang berkenaan bolehlah diambil bermula hari Isnin, 17 Januari 2022 pada hari bekerja dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan pukul 2 petang hingga 4 petang. Tarikh akhir mengembalikannya semula adalah pada hari Selasa, 25 Januari 2022. Ibu bapa atau penjaga pelajar dari Sekolah Al-Falah hendaklah mengambil borang pendaftaran kemasukan ke Sekolah Arab di Sekolah Al-Falah Sungai Akar bermula hari Isnin 17 Januari 2022 dan mengembalikan semula borang tersebut ke Sekolah Al-Falah Sungai Akar tidak lewat hari Selasa 25 Januari 2022. Ibu bapa atau penjaga calon-calon peperiksaan yang ingin mendaftar untuk mendapatkan keputusan peperiksaan melalui perkhidmatan pesanan ringkas SMS, bolehlah berbuat demikian menggunakan telefon bimbit dengan menaip KHU carak REG, carak nombor pusat peperiksaan, carak nombor indeks calon dan hantar ke 888-5555 bagi pelanggan DSC dan 38666 bagi pelanggan progresif. Keputusan peperiksaan SMS hanya akan dihantar kepada pelanggan yang berdaftar setelah keputusan peperiksaan dikeluarkan. Pelanggan akan dikenakan caj bayaran RM1 bagi setiap keputusan peperiksaan SMS yang diterima.